Walau hanya senyuman, marilah bergandengan sehingga tercapai impian. Tanganmu luruskan, penuhkan pikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini disinggah Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail. Hari ini seramai 401,105 pelajar di seluruh negara mula menduduki peperiksaan Sirjaya Pelajaran Malaysia SPM 2020 dalam suasana negara masih berdepan pandemik COVID-19. Selain berbekalkan pen dan ilmu pengetahuan seperti kebiasaannya apabila memasuki Dewan Utama Peperiksaan, kelainan bagi calon SPM 2020 ialah mereka juga perlu membawa perisai iaitu pelitup muka atau pelindung muka bagi mencegah penularan wabak tersebut. Pada hari pertama peperiksaan hari ini, calon akan menjawab subjek Bahasa Melayu kertas 1 dan 2 masing-masing bermula pukul 8 pagi dan 2 petang. Bagi menjamin keselamatan calon sepanjang peperiksaan, penyediaan 3,310 pusat peperiksaan SPM di seluruh negara dilaksanakan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN serta Kementerian Kesihatan KKM, termasuklah proses disinfeksi Dewan Peperiksaan. Seramai 571,802 petugas barisan hadapan mendaftar bagi mendapatkan imunisasi COVID-19 setakat kemarin. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata sebanyak 57.3% daripada jumlah itu terdiri dalam kalangan anggota perubatan dan kesihatan iaitu 39% dari Kementerian Kesihatan dan 17.5% pegawai perubatan Angkatan Tentera Malaysia ATM serta agensi lain, katanya dalam kenyataan semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Ikuti berita IKIM seterusnya jam 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 2 Jun 1983, persidangan antarabangsa mengenai pendekatan Islam terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung di Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Persidangan ini dianjurkan oleh Universiti Teknologi Malaysia bertujuan untuk mengenal pasti kaedah atau cara Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hasil daripada persidangan tersebut mampu mencetuskan rumusan-rumusan yang membawa faedah kepada umat Islam khususnya dan umat manusia amnya, di samping dapat mempertingkatkan perkembangan teknologi di negara-negara Islam. Datuk Seri Dr. Mahathir dalam ucapan beliau berharap agar umat Islam tidak mengenepikan kemajuan dalam dunia yang dibentuk oleh teknologi dan perlu berusaha meningkatkan pengetahuan dan teknologi mereka. Di samping itu, tegas beliau, pengetahuan dan teknologi harus digunakan bagi kebaikan manusia sejagat dalam pelbagai bidang untuk kebaikan bersama. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi
insan beriman diturunkan kepada Nabi junjungan kita yang mengandungi 114 surah berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada, alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk sama-sama bersama menerusi Aspirasi 10.1 hari ini, hari Isnin, bertemankan saya Nur Hayati Paradi, insya-Allah bermula 10 pagi ni sampai ke pukul 1 tengah hari nanti, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat, moga-moga ada keberkatan pada masa kita, insya-Allah. Dan semoga Allah memberkati kita sepanjang Rejab ini, Syakban nanti, dan Allah temukan kita dengan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada sahabat-sahabat Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan dan juga Sufian yang baru saja meninggalkan konti IKIM untuk bersama dengan anda. 4 jam dah mereka bersama dengan anda. Moga-moga celoteh mereka memberi impak positif dalam kehidupan, insya-Allah. Baiklah, kita nak lebih positif lagi. Kejap lagi kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Nak kita sambung berkaitan dengan forensik keluarga, dan kali ini Ustaz Muhammad dalam Pesona di Zarah akan fokus tentang zofrenia untuk sama-sama kita berkongsikan bersama anda, dan juga sama-sama kita faham apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana sebenarnya bisikan-bisikan yang kita dengar-dengar, bisikan halus di telinga kita mungkin kita dengar dan sebagainya, bagaimana kita nak mengatasinya, bagaimana kita nak mengawal diri kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan tersebut. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, juga di YouTube channel IKIM, dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Anda ada pengalaman mungkin, jom kongsikan bersama dengan kami. Moga-moga pengalaman anda memberikan impak dan juga memberikan ilmu juga pada yang lain untuk membantu, saling membantu untuk kita sama-sama menjalani kehidupan, terutama sekali dalam rumah tangga, dengan lebih bahagia, lebih tenang dan lebih aman, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, ni bulan Rejab, jom kita perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
yang Echa bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan. Makna diri serta tujuan hidup diragui. Lantas kehidupan diselubungi kekecewaan dan kealpaan. Penyelesaian terbaik bagi masalah ini sudah pasti dengan kembali menurut petunjuk Al-Quran. Seminar sehari pembangunan minda Qurani ini akan membahaskan semua persoalan penting ini, iaitu takrif, ciri dan kepentingan minda Qurani, punca kehilangan makna diri dan tujuan hidup serta hakikat diri insan. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Haji Husin dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Berminat untuk hadir, sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6325 atau 322. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Ya Allah, bantulah kami Ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami Ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripadamu Ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana.
Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Husin, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom jana pendapatan bersama dengan menyertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak anda Wildan susu kambing untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 019-965-3166. 019-965-3166 untuk info lanjut. Alhamdulillah. Waktu ini terus bersama Yati di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian di aspirasi. Kita bakal mulakan menerusi perkongsian Pesona di Zahra dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Tak lain tak bukan sihat-sihat waktu katanya, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kami sekali lagi menerusi perkongsian Pesona di Zahra, dan kita masih lagi dalam silibus kita, iaitu silibus forensik keluarga. Dan kali ini Ustaz bakal bawakan tentang satu lagi masalah psikologi juga kan, untuk sama kongsikan bersama dengan rakan mendengar tentang skizofrenia. Skizofrenia. Apa tu Ustaz skizofrenia dan apa kaitannya dengan keluarga dan individu sebenarnya Ustaz? Silakan untuk mukadimah kita mulakan Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Terima kasih kepada DJ Kak Yati dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekilat. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini sekali lagi kita bertemu dalam Pesona di Zahra, dan saya suka nak kongsikan pada pagi ini mengenai satu keadaan nak senang faham bahasanya, nak senang faham maknanya iaitu seseorang yang dia ada sama ada delusi, kepercayaan delusi. Dia ada kepercayaan ini macam ini, ataupun dia ada halusinasi. Halusinasi ni terdengar suara-suara kan, ternampak benda-benda dan sebagainya. Dan jadi kita nak tengok daripada sudut Islamik dia, dan juga daripada sudut sudut Islamik dia, dan juga daripada sudut kajian-kajian yang telah dibuat daripada pakar-pakar perubatan dan sebagainya. Jadi buat kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Jadi ada satu istilah, mungkin kita biasa dengar istilah ini, ataupun mungkin ada orang yang pertama kali dengar apa benda lah, perinia apa tu kan, macam nama kereta ke, nama sekut ke kan, nama biskut atau nama sekut ke ni, ataupun nama kuih ke, atau gabriel ke, benda pala kita dengar. Jadi maknanya skizo ni adalah, macam saya sebut, bahasa nak senang faham kita semua. Orang ada satu, dia ada bayangan-bayangan yang dia sendiri membayangkan
disebut istilah dia delusi, bayangan-bayangan, dan dia percaya kepada bayangan-bayangan ini, bayangan-bayangan pemikiran, bukan bayangan-bayangan lembaga-lembaga kan. Di JKIT ada orang kadang-kadang satu hari tanya, Ustaz, saya nampak lembaga Ustaz. Dia dulu cerita kan, besar Ustaz. Saya kata, lembaga apa? Lembaga elektrik negara Ustaz. Lembaga peperiksaan dekat jalan lembaga hasil. Jadi dia, lembaga hasil dalam negeri, menakutkan lembaga. Jadi ini yang dia tak perasan tau. Maksudnya dia rasa dia nampak begitu, ataupun dia dengar-dengar dia. Okey, untuk memudahkan faham, kalau mengikut DSM-5, seseorang itu ada simptom dipanggil simptom skizofrenia ni apabila dia ada satu sahaja seperti simptom yang saya akan ceritakan sekejap lagi. Mana dia ada 5 simptom dia, ada satu saja dia dah ada maknanya termasuk ataupun dah mula ada bagi mukadimah atau permulaan kepada skizo ini. Kalau dia ada 2 dan berlanjutan dalam masa sebulan, dia dah ditermasukkan dalam orang yang maknanya perlu dapatkan rawatan. Jadi kenapa saya nak cerita benda ini sebenarnya bukan untuk kita judge orang, bukan untuk kita hukum orang. Kita kata aku tahu dah, kau ni bang, kau ni skizo dia bang. Bukan bukan. Kita nak cerita mengenai kesedaran, ada awareness ni makna kesedaran. Ada something wrong, ada benda yang tak kena kat diri aku ni, ada benda yang tak kena pada keluarga aku ni. Maknanya at least kita tahu. Taklah kita pening, kita marah-marah dia, kita boleh bantu dia. Ni kita marah-marah dia atau kita tak ambil endah pada dia. Abang ni melayan sangat pemikiran tu. Pergi tidur sana. Orang tu ada pemikiran. Kita marah dia pula. Jadi tujuannya kita bincang kat sini, saya ulang sekali lagi, bukan untuk kita hukum. Aku tahu dah kau ada skizo ni kan. Bukan. Tujuan adalah untuk melahirkan awareness. Awareness maknanya kesedaran. Jadi bila kita ada kesedaran awal, maknanya mudah untuk kita maknanya membantu diri kita dan juga orang sekeliling kita. Okey. Dari skizo ni, skizofrenia ni, dia ada 5 simptom dia. Yang pertama dia ada delusion. Delusion ni bayangan-bayangan kepercayaan. Mana ada delusi. Delusion kita panggil gangguan interpretasi. Gangguan interpretasi maksudnya dia ada gangguan dalam mentaarifkan satu benda tu. Contoh kata dia tengok orang kan, orang tu sengih kat dia tu kan, nanti dia akan ada satu kepercayaan dan satu bayangan. Dia ni sengih ni, nanti dia nak hantar sihir kat aku lah tu. Macam tu dia ada benda macam tu. Dia ada delusi kawalan kita panggil. Antara contoh dia. Contoh macam dia percaya orang boleh kontrol dia, dan dia begitu kita panggil takut sangat. Ini kena ke sini nanti kena inilah, kena itulah. Ada delusi dia. Okey. Belum tentu orang yang ada ini dia skizo. Jadi maknanya kalau dia dah terlalu obses pada benda ini, dah mula start. Lepas tu saya cakap, kalau kita ada 2 simptom yang saya akan sebut kejap lagi, dah berlarutan sama sebulan, dah boleh start untuk dapatkan nasihat. Maksudnya macam tu. Maksudnya apa lagi? Kadang-kadang ada orang yang dipanggil delusi mania erotik. Delusi mania erotik ni maknanya dia percaya seseorang tu terkenal, maknanya dengan cinta. Contohnya terkena, kadang-kadang kita tak nafi. Itu saya tengok di side Islam juga kan. Maksudnya tiba-tiba orang menyayangi dia atau dia terpaksa menyayangi orang kan. Faktor sihir ada, kita tak nafikan. Ini kita cerita faktor psikologi kan. Kadang-kadang ada orang delusi bersalah atau berdosa. Dia kata ini salah ni, akhirnya dia akan boleh menghukum diri dia, menyakiti diri dan sebagainya. Sebab itu tidak sedikit maknanya orang yang kena skizo ni sampai boleh jatuh kepada bunuh diri. 5 ke 6% individu yang kena skizo ni mati bunuh diri kalau dia tak ada pegangan agama kan, hanya negara-negara barat. Dan 20% daripadanya cubaan untuk membunuh diri. Cubaan pun dah berat dah tu sebenarnya. Maknanya cubaan kalau tak diselamatkan, maka boleh ke arah itu kan. Itu berceritakan memudaratkan orang lain. Ini kadang-kadang banyak contoh di kisah-kisah di Malaysia. Ada satu kisah di mana satu orang ibu Jun 2018 dekat Pahang contohnya kan, ada tu kes maknanya satu orang bayi 19 bulan dikelar oleh ibunya sendiri. Jadi ketua kesihatan jenayah kata
sesuatu mendapati ibu tu mengalami maknanya kepercayaan yang dia kena kelar anak dia. Jadi itu maknanya memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Jadi yang pertamanya dia ada delusi. Delusi maknanya bayangan ataupun kepercayaan yang dia tidak dapat mentakrifkan dengan bagus benda tu. Tak boleh nak timbangkan benda tu bagus ke tak bagus ke dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey. Ciri yang keduanya dia ada halunisasi. Halunisasi ni maknanya dia dapat melihat atau dia dapat mendengar perkara-perkara yang sebenarnya tidak berlaku. Okey, dia saja dia dapat melihat ataupun dapat mendengar benda-benda. Contoh orang lain tak dengar tapi dia ada orang datang. Orang lain tak dengar gitu kan. Okey. Ataupun dia dapat melihat dia tiba-tiba dia dapat bayangan benda ni kan. Lembaga Asidam Negeri betul kan. Maksudnya yang itu orang lain pun dapat tengok. Orang lain pun sama juga. Okey. Ini tak ada tapi dia ada bayangan halusinasi yang demikian. Okey, jadi maknanya dia ada halusinasi sama ada pendengaran ataupun maknanya penglihatan yang orang lain tak dapat tengok. Jadi sama juga ada kes yang dia bunuh diri kan sebab dia nampak bayangan-bayangan orang di sana, rupanya tempat itu bahaya. Dia pergi rupanya terjun bangunan. Ataupun kadang-kadang ada halusinasi yang memudaratkan orang lain. Kan dia tengok suami dia sebelah tu macam hantu, tiba-tiba dia cekik laki dia kan. Maksudnya dia ada bayangan, ada halusinasi yang orang tak nampak. Maksudnya yang orang lain maknanya tak seperti mana yang dia tengok. Itu ciri yang kedua. Okey. Dia nampak ular contohnya, halusinasi penglihatan. Nampak ular dan orang lain tak nampak kan. Jadi maknanya ada benda-benda yang orang lain nampak, dan orang tak dengar tapi dia dengar ataupun dia nampak. Okey, kemudian yang ketiganya disorganized thinking speech. Maksudnya dia punya percakapan tak menentu. Ini maknanya kecelaruan dalam bercakap. Berfikiran secara tak rasional. Bercakap. Nanti kita boleh tengok ada side Islam pula. Bagaimana kerasukan kadang-kadang boleh juga berlaku disorganized speech ni. Orang bercakap tiba-tiba boleh cakap Thailand dan sebagainya kan. Kita tak nafikan benda itu. Tapi kita cerita ni maknanya yang diri sendiri itu. Dia kecelaruan dalam bercakap. Merepek yang bukan-bukan tapi jangan sampai orang merepek itu kita cakap kau skill tak. Itu maksudnya dia memang bercakap yang lain sangat. Yang kadang-kadang menakutkan kita dia bercakap tengok dia atas ceiling tu ada hantu Orang lain tengok tak nampak. Jadi dia bercakap bebe benda yang panas. Padahal okey je bil aircon kan. Maknanya dia ada kecelaruan bercakap. Okey. Kemudian yang keempatnya kan. Yang keempatnya apabila dia panggil gejala kognitif maknanya abnormal motor behavior. Abnormal motor behavior ni gejala kognitif. Masalah tak boleh nak kawal badan bergetar, motor disorganized ataupun kadang-kadang maknanya tumpuan konsentrasi tak boleh. Berjalan nak jatuh. Dia sudah macam dia rasa bumi ni bergerak-gerak dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali kita panggil sebagai maknanya negative symptom lah. Negative symptom ni maknanya tidak beremosi pandangan tu pandangan yang kosong akhirnya tak menjaga kebersihan tak ada motivasi diri, kadang-kadang boleh memencilkan diri kadang lari kat hutan ke mana-mana, orang cari lari balik, orang tu sampai kena ikat sebagainya kan. Kesiannya kadang-kadang kalau kita tak dapat bantu orang macam ni kan, maknanya tak boleh nak buat aktiviti seharian dan sebagainya. Okey. Jadi, kalau kita ada salah satu daripada 5 simptom yang kita sebutkan tadi ini, maknanya kita kena start berjaga-jaga diri kita, balik pada agama, boleh berbincang dengan kaunselor ke psikologi dan sebagainya, ataupun kita dah boleh minta nasihat kan dan sebagainya, dan juga amal-amalan yang kita kongsikan di hujung sebentar lagi. Kalau kita ada 2 simptom daripada apa yang saya sebut tadi, 2 simptom dan berlarutan selama sebulan, mana kita dah boleh disebut sebagai
orang dah start mula ada sakit ada sakit dan benda sakit ni dia untuk kita menerima. Sebab tu saya kata tujuan kita bincang pada hari ni adalah untuk kita bina atau kita bagi kesedaran, awareness, kesedaran, supaya benda ni tak asing dalam keliling kita ada ilmu untuk menilai jadi kalau kita ada ilmu, kita boleh faham apa benda tak betul dan benda tak betul. Kalau kita tak dapat menilai, kita rasa benda ni normal, biasa, tapi sebenarnya tak biasa dan perlu pertolongan. Lebih-lebih lagi kadang-kadang katakan kita meremehkan isteri kita, kena macam ni, awak ni layan sangat pemikiran awak ni, padahal dia dah mula kena sorongan moral kita. Kita kena bagi semangat dekat dia, kita kena sabarkan dia, kita mungkin kena ajak dia untuk berbincang dengan maknanya orang-orang yang mahir dalam benda ini. Kita kan meremehkan ataupun kita panggil take for granted kan, kita buat tak tahu je benda ni. Jadi kalau tak dapat dibantu awal, takut dia akan melerit, dia akan panjang. Jadi bila kat tuan-tuan sekalian, itu sebagai permulaan mukadimah dia, maknanya tanda-tanda ataupun ciri-ciri seorang itu ada skizo mengikut DSM-5. Sekejap lagi kita akan bincang dari sudut Islam pula. Wallahualam. InsyaAllah. Dengar tu mendebarkan. Ada yang dah mula kira-kira tu dah ada 2/3 Ustaz. Dah seram dah kan. Tapi memang itu yang kita nak. Maknanya kita ada kesedaran. Bila kita ada kesedaran, kita ada langkah-langkah seterusnya yang kita boleh ambil. Kalau kita tak sedar, kita rasa kita biasa je. Macam Ustaz kata tadi kan, kita rasa kita biasa, kita rasa kita sihat. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ni kita akan sambung lagi bagaimana cara-cara untuk kita mengatasinya, bagaimana nak membantu, insya-Allah. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM. Tekan butang share bagi yang menyaksikan ataupun menonton secara langsung di FB IKIM FM ataupun FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami menerusi pesona di Zara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. وسلم
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom jana pendapatan bersama dengan menyertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak anda Wildan susu kambing untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 019-965-3166 019-965-3166 untuk info lanjut. Alhamdulillah. Anda masih lagi bersama saya Nuati Paradi dan juga Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Pesona di Zahra. Hari ini kita membincangkan dalam forensik keluarga, fokus kita tentang skizofrenia, ada halusinasi, ada kedengaran-kedengaran suara-suara halus mungkin. Ada yang badan kita dah tak boleh nak kawal diri kita sendiri dan macam-macam sebenarnya. Dan insya-Allah bersama dengan Ustaz hari ini ada banyak soalan dah pun diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Nanti kita akan kongsikan juga soalan-soalan tersebut. Nanti kita minta Ustaz juga bantu mana yang boleh insya-Allah. Dan kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini tentang skizofrenia ini Ustaz. Silakan. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat-Allah sekalian. Sekarang ni kita nak tengok daripada sudut Islamic view pula. Maksudnya macam mana keadaan daripada sudut Islamik, apa yang macam mana pandangan dari sudut pandang, dan mungkin kita boleh kongsikan selain daripada kita rujuk kepada psikologi dan sebagainya, kita tengok daripada sudut amalan-amalan yang mungkin boleh dikongsikan. Okey. Jadi maknanya daripada 5 ciri-ciri tadi kita nak tengok Jadi kadang-kadang sesuatu delusi ni boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Kalau kita tengok daripada sudut Islami, ada 3 benda yang kita kena tengok. Yang pertamanya iaitu daripada nafsu sendiri. Yang keduanya daripada bisikan-bisikan syaitan. Daripada faktor-faktor syaitan. Yang ketiga, Islam tak nafi kemanusiaan, ada orang yang memang ada penyakit benda itu. Maknanya dia ada penyakit benda itu. Sebab itu kalau kita tengok kenapa sebab-sebab orang boleh berlaku skizo, kalau kita tengok antara dalam DSM-5 menyatakan bahawa antaranya memang faktor genetik ada juga benda keturunan. Maknanya kalau kita keturunan ni daripada genetik ni, maksudnya kalau mungkin atuk dia pernah dulu ke ayah pernah, dia pun akan mungkin boleh jatuh macam demikian. Jadi kena lebih berhati-hati lah mana suatu genetik. Kadang-kadang ada faktor yang memang kelahiran. Contoh macam bayi itu kecil-kecil lahir-lahir daripada pregnancy itu dia ada masalah. Contohnya hypoxia. Hypoxia ni kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen yang akan menjejaskan apa bayi itu. Ataupun maknanya orang tua pun boleh kadang-kadang ada faktor umur boleh berlaku yang demikian. So jadi maknanya kadang-kadang ada benda-benda berlaku genetik dan sebagainya. Jadi maknanya Islam tak nafikan kemanusiaan. Jadi ada yang bernafsu, ada daripada bisikan syaitan, ada juga daripada sudut maksudnya penyakit diri sendiri itu. Mana ketidakseimbangan beberapa sel dalam otak, ketidakseimbangan dan apa yang dipanggil dopamin contohnya antaranya dalam otak kita ni ada benda-benda yang perlu seimbang Jadi benda kekurangan demikian boleh trigger ataupun boleh menyebabkan mudah untuk orang jadi benda demikian. Okey. Jadi contoh daripada sudut nafsu nafsu contohnya keinginan seseorang kepada satu benda tu sampai dia ada delusi, dia ada bayangan-bayangan dan dia percaya pada benda itu. Jadi contohnya macam contoh maknanya ditambah pula dengan bisikan syaitan dan sebagainya. Contohnya macam zaman Nabi SAW lagi. Dan ada orang yang mengaku jadi Nabi. Dia mengaku jadi Nabi. Dia ada satu delusi bahawa lepas kita Muhammad SAW wafat, bahawa maknanya akulah ganti Nabi itu. Contohnya macam Musailamatul Kadzab. Dia mengaku jadi Nabi, dia percaya dan dia dapat bisikan-bisikan. Dia dapat bisikan daripada syaitan. Bagi dia dapat wahyu contohnya. Jadi maknanya sebenarnya memang ada sejak 1400 tahun yang silam. Walaupun dalam maknanya kajian doktor tahun 1844 baru doktor menemui benda ini. Jadi kalau di barat tapi dalam dunia Islam benda-benda delusi ini pernah berlaku. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa selepas aku kata Nabi SAW, ada orang yang mengaku Nabi. Maknanya dia ada satu kepercayaan, mungkin dia nak sangat dia jadi macam benda itu. Dari satu delusi. Benda ini juga berlaku kadang dalam skala yang kecil. Contoh di JKIT pernah tak dengan orang yang mengaku Imam Mahdi? Ada baca pasal Imam Mahdi. Pernah tak? Pernah dengar. Pernah dengar kan?
Ini banyak macam Jabatan Agama Islam kita mengendalikan kes-kes yang demikian kan. Dia mengaku jadi Imam Mahdi bukan saja di Malaysia, di luar-luar pun ada. Dia baca sangat, dia jadi obses pada itu, dah dia dulu so inilah aku. Kan? Jadi saya sendiri pernah berhadapan dengan banyak keadaan demikian yang dia mengaku dia jadi macam saya adalah hang tuah contohnya kan. Dia suka sangat cerita macam hang tuah, dia jadi hang tuah. Dia suka sangat baca cerita mengenai Salahuddin Al-Ayyubi, satu tokoh yang sangat bagus. Tiba-tiba dia rasa dialah Salahuddin Al-Ayyubi contohnya kan. Dia rasa satu kepercayaan yang demikian. Maksudnya kadang-kadang sebab nafsu tu, kadang-kadang sebab syaitan yang bisik-bisikkan, kadang-kadang sebab penyakit diri tu. Jadi dia banyak membaca bab itu, akhirnya dia nak jadi begitu. Dia ada dulu satu delusi, sampai kadang-kadang dia dapat satu halusinasi, bisikan-bisikan dan sebagainya. Ini tak nafikan, maknanya nafsu tu sendiri. Yang keduanya syaitan. Okey. Dalam bab syaitan ni pula, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut syaitan ni alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mewaswaskan hati manusia. Dia membisik-bisikkan dalam hati manusia dengan berbagai-bagai bisikan. Salah satunya adalah bisikan-bisikan kepercayaan secara delusi ataupun secara bayangan ni yang memang macam gini. Dan kadang-kadang dia boleh merasuk sebab syaitan dalam hadis Nabi SAW dia masuk melalui maknanya saluran darah ni. Maksudnya kadang-kadang boleh meracau. Orang kena rasuk contohnya kan. Orang kena rasuk, dia meracau dan sebagainya kan. Saya kan DJ Kak Yati kan, saya dalam dunia diving saya detail belajar mengenai gas. So kalau kita tak jaga gas kita dengan cara yang betul kan, kalau mungkin diver baru cakap maknanya dah terus undang-undang jangan turun lebih 40 meter dah, that's it. Jangan berani-berani turun lebih 40 meter pakai gas biasa, pakai udara biasa ni kan. Tapi kalau lebih lagi kita belajar dalam seorang instruktor, dia akan belajar lebih lagi apa. Dia ada dipanggil sebagai maknanya nitrogen narcosis. Jadi kita kan sedut oksigen 21%, nitrogen 79%. Dalam satu tekanan, nitrogen kita ni boleh menjadikan kita mamai. Mamai ni macam kita disorganize lah. Dan ada delusi. Dia akan nampak, cantiknya dia nampak cakit api, ikan tu macam cakit api kan. Jadi dia panggil nitrogen narcosis ni tidak menyebabkan satu diver tu meninggal, tapi apabila dia ada delusi dalam air, dia boleh buka gas dia, jadi lemas tu yang menyebabkan asbab untuk dia meninggal. Sama dia panggil nitrogen narcosis, atau satu lagi dipanggil sebagai oxygen toxicity. Oxygen toxicity ni maknanya keracunan oksigen. Kalau dia menggunakan gas oksigen yang tinggi, lebih kedalaman, dia boleh kena sebagai oxygen toxicity. Oxygen toxicity ni dia akan di combustion. Combustion ni macam sawan, macam tu lah. Maknanya saya terpaksa menggayakan supaya kita lebih mudah faham. Macam meracau-racau gitu. Sama juga oxygen toxicity, dia tidak menyebabkan orang maknanya mati, tapi asbab dia. Jadi apabila saya tengok orang yang kena racau, ada delusi ataupun ada maknanya ada dia panggil halusinasi, biasanya simptom dia dua. Sama macam simptom nitrogen narcosis ataupun sama dengan simptom oxygen toxicity. Kan? Jadi saya teringat dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa jin itu diciptakan mimari jin minna, dari percikan daripada api. Percikan daripada api ni dah ada gases, dah ada gas dia. Kajian ulama perubatan Islam tidak begitu mendalam dalam bab ini, wallahu alam, perlu diperdalamkan lagi. Jadi maknanya ada orang yang kena kerasukan macam oxygen toxicity. Maksud oxygen macam meracau dan agresif. Badan dia nampak delus, halusinasi demikian. Jadi maknanya tak mustahil bila syaitan faktor-faktor syaitan dia akan jadi macam gitu. Jadi maknanya apabila kita faham benda ni, dalam Islam mengiktiraf wujudnya nafsu yang akhirnya ada orang delusi, halusinasi dan sebagainya. Ada orang sebab syaitan mempengaruhi dia. Dan yang ketiga, Islam tak menafikan manusia. Ada orang memang badannya jenis dia macam tu.
Kalau orang badan jenis macam itu, janganlah banyak-banyak baca benda-benda yang kita tak boleh nak menanggung bacaan itu. Kita baca benda-benda yang ke depan jadikan kita lebih rasa risau dan sebagainya. Okey. Sebelum kita tutup buka kepada siapa yang nak bertanya, saya nak kongsikan amalan-amalan. Okey. Amalan yang paling bagus untuk skizo ini untuk skizo ni, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW mengajarkan satu doa. Nanti saya akan kongsikan doa ini dalam IG saya dan saya akan tag IG DJ Kak Yati. Kak Yati boleh kongsikan balik DJ Kak Yati Nur Hayati Paradi So maksudnya boleh kongsi kat sana. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allah, berikan aku kewarasan, kesihatan. Afini, waras, sihat pada badan aku, dan bagi aku kesihatan, kewarasan kepada pendengaran aku. Sebab orang yang ada halusinasi, dia ada masalah pendengaran. Dan wa'afini fi basari, dan berikan aku kesihatan kepada penglihatan aku. Sebab dia boleh nampak ataupun dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Dia nampak lembaga-lembaga orang lain tak nampak. Kalau sama-sama nampak, itu mana betul. Kan? Lembaga hasil dalam negeri. Itu betul. Tapi dia nampak lembaga tu, tapi lembaga orang lain tak nampak lembaga tu. Dia nampak. So, orang yang kena macam ni, banyakkan baca doa ini. Okey. Walaupun dalam hadis Nabi SAW tidak menyebut kaifiat dia bila nak baca dan sebagainya, bagi orang yang sakit, banyak-banyak baca doa ini. Pagi 100 kali baca doa ini. Boleh pegangkan mata kita sambil-sambil kita, maksudnya sambil-sambil kita baca doa tu. Pegang telinga kita sambil-sambil. Sebab orang lain takkan faham benda ni. Orang yang kena saja dia akan faham. Kan? So maksudnya pegang telinga kita, pegang badan kita, pegang. Maknanya walaupun hadis ini Nabi sebut maknanya baca doa ini, baca banyak-banyak. Tapi bukan itu salah satu caranya tunggal. Pegang mata, pegang tu, Ustaz Muhammad ajar bila mata. Tapi orang tak sakit dia takkan faham. Kan? Tuan-tuan, pegang mata sudah psikologi sendiri. Kita dengan berdoa tu melegakan psikologi kita sendiri. Megang telinga tu melegakan psikologi kita sendiri. Siapa nak berhadapan dengan orang yang berhalusinasi begini, saya bacakan doa sambil kita pegangkan mata dia, sambil kita pegangkan telinga dia, suruh berulang baca ikut doa kita apa kita baca. Alhamdulillah, baik, dah sembuh. Kan, apabila kita pegang, tolong pegang tu sendiri, melegakan dia tu sendiri. Kan? Okay. Selain daripada itu, kalau nak doa Asmaul Husna, nama yang paling bagus adalah Ya Allah, Ya Zahir, Ya Batin. Ya Zahir, Ya Batin. Yang zahir dan juga yang batin. Yang juga yang dalaman. Jadi maknanya minta Allah SWT kurniakan kesihatan yang zahir dan juga yang batin kita. Baca banyak Ya Zahir, Ya Batin, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Zahir, Ya Batin. Dia mudah-mudahan beri manfaat. Jadi doa ini nanti saya yakin doa tu senang je. Sebab dia pengulangan cuma tukar je. Allahumma afini fi badani. Badani bahasa Melayu pun semua badan juga. Wa'afini fi sam'i, pendengaran. Wa'afini fi basari. Jadi mungkin bagi kita yang biasa, DJ Kak Yati, tuan-tuan sekalian, ayah-ayah saya sekalian, kita rasa doa ni sekali lalu macam itu. Orang yang sakit, dia akan faham bagaimana letupan-letupan doa ni daripada mulut, dia akan rasa sudah jiwa dia. Sebab hadis ini diajar oleh Nabi SAW. Dan keberkatan itu mudah-mudahan amalkan. Bagi yang siapa-siapa yang keluarganya ada skizo, sabar, tabah, dan pergi berubat. Selain daripada pergi jumpa doktor dan sebagainya, badannya amalan dalam Islam ni kita amalkan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesembuhan. Apabila sembuh, hubungan sosial kita akan bagus. Dengan anak kita, dengan Allah kita, dengan suami, dengan isteri, dia sangat bagus. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Masya Allah, kita banyak-banyak belajar banyak benda untuk sama-sama kita faham tentang diri kita, diri orang lain. Kalau kita nampak pelik tu, dia bukannya pelik sebenarnya, tapi dia sesuatu yang kita kena faham kan Ustaz kan. Dan kita nak kongsikan antara respon-respon daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Intan Lydia berkongsi, kata dengan izin Allah, sahabat kita ni dah lalui semua ini berpunca dari gangguan syihir, dan Alhamdulillah sekarang sahabat kita ni dah pun sembuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Esah Tawang kata, makcik ada anak sakit macam ni 15 lebih dah. Kenapalah baru sekarang dengar tentang penyakit ini? Kalau dulu dengar dapatlah buat apa-apa yang patut dari dulu lagi. Apa-apa pun syabas untuk Ustaz Muhammad. Bolehlah Ustaz sahabat kita ni ikut nasihat Ustaz. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz tentang ini. Okey. Sahabat kita ni ada adik terlalu meminati seorang pelakon sehingga dia bukan sekadar meniru, tetapi kebelakangan ini dia anggap diri dia adalah artis itu. Adakah adik sahabat kita ni dah sampai tahap skizo Ustaz? Okey, maksudnya dia dah ada satu simptom kan. Dia belum skizo lagi, tapi maknanya mungkin terlalu obses sampai bolehlah dinasihat, jangan ambil tak tahu benda itu kan. Saya sebenarnya Kak Yati yang pernah ada satu ketika satu orang yang, ini saya cerita umur, satu orang yang betul obses pada saya maknanya dia terlalu minat sebagainya. Jadi dia dapat nombor telefon saya tak tahu. Sebab tu saya minta tolong, kadang-kadang kita suka nak kongsikan nombor telefon para ustaz ni, nak jemput ceramah dan sebagainya, tapi mendedahkan nombor personal ustaz ni bahaya orang boleh salah guna dan sebagainya kan. Dia minta tolong jadi dia dah kongsikan nombor PA tak apa. Jadi memula dia tersalah hantar nombor dekat saya. So macam bang nanti tolong ambil saya bang saya ni maaf Ustaz saya silap hantar. Bang nanti boleh tak tolong jangan lupa kan topik ledah tu bang untuk balik kerja ni kan. Minta maaf Ustaz, salah Ustaz. Okey, saya buat tak layan mesej ini. Sampai satu tahap dia rasa saya ni suami dia, yang memang dia percaya pada benda itu. Jadi benda ini sebenarnya pernah berlaku kepada Allahyarham Tuan Guru Datuk Harun Din. Jadi saya jumpa Allahyarham Tuan Guru Datuk Harun Din di Mekah waktu itu. Saya bertanya, saya kata Datuk, Ustaz, saya dulu kecil-kecil saya pernah dengar bahagia Datuk cerita kisah Datuk dan almarhum Datuk Tuan Guru Harun Din, dia mengajar di UKM. Satu hari ada orang sangat minat dekat dia sampai rasa Datuk Harun Din itu adalah suami dia. Dan dia tak siap telefon dekat rumah dan sebagainya, sampai dia rasa dia ada anak tu anak dengan Datuk Harun Din. Saya kata saya pernah dengar ceramah Datuk ini demikian. Jadi saya pun kena macam ini Datuk. Apa nasihat Datuk? Dan Datuk almarhum Datuk Harun Din bagikan panduan-panduan panduan-panduan maksudnya mengenai macam mana nak menangani benda ini. Nanti kita boleh kongsikan bagi orang yang berhadapan dengan orang yang maknanya sampai ada delusi begini di dalam sesi. Tapi nak ceritanya wujudnya orang macam ni. Jadi maknanya kalau ada benda gini, macam contoh tadi adik tak mula obses sampai akhirnya dia rasa dia artis itu. Kena hati-hati Ada dua simptom daripadanya dia dah mula termasuk kepada penyakit ini dan memang kena cari berubat. Takut mungkin nafsu ni tak maknanya minat sangat mungkin nafsu. Syaitan pula berbisik-bisik ataupun jenis dia tu kita panggil selalu saya sebut sebagai inborn ni lahir-lahir dia tak berapa kuat, dia baca benda tu mudah untuk jadi benda itu. Wallahualam. Masya Allah. Seterusnya Ustaz, kita ada juga soalan daripada Mas di WhatsApp IKIM. Kata, Assalamualaikum Ustaz dan juga Yati. Boleh tak komen untuk orang yang mengubatkan orang, katanya dia boleh tengok keadaan seorang itu dan tahu apa sebab-sebabnya. Kemudian dibaca dalam air dan surah minuman dan surah minum, tapi tak tahu apa yang dibaca. Berapa benarkah orang seperti ini Ustaz? Okey. Kita tengok daripada sudut pengamal perubatan pula wallahu alam yang jenis macam gini. Tapi apa yang saya nak tengok nak kupas adalah orang yang boleh tahu keadaan orang lain sama ada kerana ilmu dan pengalaman dia. Okey. Kita dengar redundant suara. Okey. Asal jadi maknanya yang okey. Okey. Boleh dengar? Okey. Okey. Okey, so jadi maknanya ada orang yang ada orang yang memang kerana ilmu dah macam cikgu-cikgu. Siapa yang jadi cikgu yang mungkin dah 20 tahun jadi cikgu, dia tengok muka murid je dia tahu. Murid ni nakal tapi pandai. Murid ni dah lah nakal. Pula tu kan. Pengalaman
pengalaman dia tengok murid tu, dia tahu. Boleh kalau cikgu-cikgu yang dengar pada hari ni perbincangan kita, jadi maknanya dia akan faham benda ni. Maksudnya sorangan dia. Jadi maknanya orang itu dia kata saya tahu dah apa jadi pertama sekali mungkin sebab ilmu dan pengalaman dia. Yang kedua, kadang-kadang pengamal perubatan Islam ni sebab oleh kerana ada amalan-amalan dia jadi sebenarnya firasat. Dan firasat ni maknanya rasa hati dia tu biasa tepat dalam bab mengubat ya. Rasa hati dia mengubat kan. Yang ketiganya mungkin orang tu ada kasyaf kita panggil. Kasyaf ni maknanya buka dia punya hijab mata tu dia boleh nampak. Tapi kasyaf ni bukan 24 jam. Kan? Dia bukan nampak sentiasa. Ada ketika-ketika dia. Kan? Dan ada juga tarafi orang yang bak kata Piramli lah ya. Kan? Dia bak kata Piramli, kita cerita Piramli ni dia ada kisah bagaimana dia dengan satu orang Tok Bomo kan. Tok Bomo tu dia menyamai Tok Bomo tu, dia tipu orang. Tok Bomo kena ikat. Tok Bomo tu pun kata saya pun sama nipu juga. Jadi taklah kita cakap orang tu menipu sebagainya, tapi ada keadaan-keadaan yang dalam keadaan demikian so jadi saya tak boleh nak ulas secara detail benda itu sebab saya tak kenal. Kalau saya kenal mungkin saya boleh ulas. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, sahabat kita berkongsi di WhatsApp Wikim Ustaz. Daripada sahabat kita ni kata, saya selalu dengar lalu terus baca. Saya dengar lalu terus baca doa Ustaz. Memang saya ada sihir dah 22 tahun, berubat sampai sekarang, meremang badan dan rasa bergetar-getar seluruh badan ini bila baca doa ini tadi Ustaz. Allahu Akbar. Maknanya memang kalau orang seorang yang memang ada, mungkin Ustaz dia ada getar-getaran tersebut Ustaz ya. Nasihat saya teruskan membaca. Saya lebih percaya hanya seseorang, diri orang itu yang bagus sangat untuk mengubat diri dia sendiri. Iaitu dengan cara kita amalkan amalan kalau macam dengan orang lain bagus, tapi diri sendiri lagi bagus untuk kita ubat diri kita. Wallahu a'lam. Baik, dan apa yang Ustaz kongsikan tu senada sebenarnya dengan apa yang dikongsikan oleh sahabat kita di WhatsApp Wikim Ustaz. Sahabat kita ni pernah mengalami semua yang Ustaz nyatakan kerana pernah disihir, ambil masa yang lama untuk pulih dalam lebih setahun, dan alhamdulillah kini telah pulih dan memang kena banyakkan amalan seperti yang Ustaz nyatakan. Yang penting kenal diri dan ubati diri sendiri dengan izin Allah daripada mengharapkan orang lain. Allahu Akbar. Dan Ustaz, kita sampai hujung-hujung dah Ustaz. Perkongsian kita sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ibu kakak tuan-tuan muslimat yang Allah sekalian so hari ini kita kongsikan mengenai skizofrenia Aduh, tergeliat lidah kakak mungkin nak sebut kan. Tak apa kak, gini je nak senang faham, maknanya ada bayangan